Jangan tengok ke belakang di zaman yang dahulu kala yang tidak boleh membaikikan masyarakat kita. Jangan fikir kita dah jadi Jawa cakap goblok. Patut saya menyimpulkan iaitu soal pelajaran. Mesti ubah sikap, mesti rajin kerja, mesti berani sanggup sedikit kesukaran. Rakyat mesti bekerja sama-sama pemerintah. Dasar yang kita dah luluskan dalam 25 tahun yang lalu, kita melaksanakan dalam masa depan. Sekian, terima kasih. Bertempat di Panggung Negara, satu rapat umum dan pertunjukan budaya telah dilangsungkan pada 8 hari bulan Ogos lalu menjelang Hari Kebangsaan Singapura yang pertama. Kita mulai tahun yang kedua dan malam ini patut kita mengkaji semulanya ilmu yang baru atau teknik yang baru boleh menumbuhkan satu masyarakat yang memuaskan hati. Saya rasa bangga kerana saya akan serahkan jawatan kepada Chok Tong dalam keadaan yang baik. Ekonomi Singapura adalah baik. Keadaan sosial dan politik adalah aman. Merdeka! Lagi sekali yang bersemangat merdeka! Dan patutlah saya dengan istimewanya membagi sedikit nasihat kepada tiap-tiap golongan bagaimana kita boleh menyatupadukan masyarakat kita dan kehidupan kita. Saya faham tahun yang dahulu sebahagian orang merasa mengesal oleh sebab sebentarnya terpisah. Jadi tugas kami itu untuk merakam ucapan dia. Jadi kita gunakan dua kamera. Jadi bila satu kamera filmnya nak habis, yang lagi satu on ya. Itulah caranya. Jadi ketua saya pun dah 2-3 kali tengok kelakonan kita orang ni. Beliau pilihlah siapa-siapa yang mahir dengan kerja ni. Jadi tak buat salah lah. Sebab kalau buat salah memang PM Lee akan ambil tindakan. Masa tu kita tengok yang ada, kita tengok dengan rumah jiran yang ada ada TV. Kalau tidak, kita pergi ke balai-balai rakyat. Jadi kebetulan masa tu saya tinggal di Sembawang. Sebelum PM Lee muncul, yang lain-lain kita tengok orang-orang bangsa asing cakap Melayu tak gitu pandai. Tapi itulah bila kita tengok PM Lee ni, wajah dia yang iyalah gitu garang macam muka orang Cina sekali keluar tutur. Tetapi akhirnya kita mahu dalam Asia Tenggara membinakan satu masyarakat yang asasnya lebih luas dan juga yang boleh membagi kepada semua pihak. Beliau dapat bercakap atau bertutur dalam bahasa Melayu yang fasih. Itu yang jadikan tarikan kepada terutama orang-orang Melayu. Kalau kita menjadi 4 juta sekarang, perkataan yang agak susah untuk orang biasa cakap tapi biasa bertuturkan dengan nada yang betul lah. Jadi saya kagum betul. Yang akan datang. Jangan tengok ke belakang di zaman yang dahulu kala yang tidak boleh membaikikan. Dari ucapan-ucapan yang dia dulu sampaikan di radio membawa kepada ucapan-ucapan Hari Kebangsaan. Ilmu yang baru atau teknik yang baru
boleh menumbuhkan satu masyarakat yang memuaskan. Jadi kita katakan laporan terbaru kemas kini ya, tentang keadaan negara dan berusaha mendapatkan sokongan rakyat. Malam ini, biarlah saya bagi jaminan kepada warga negara Singapura. Khasnya orang-orang yang tahun yang dahulu merasa duka cita bila Singapura terpisah dengan Malaysia, yaitu orang-orang Melayu. Apa yang kita telah menjelaskan, kita hendak melaksanakan suatu masyarakat yang berbilang bangsa, berbilang bahasa, berbilang kebudayaan. Saya kira pada tahun 60-an itu adalah tahun yang agak bergelora. Saya sendiri hampir terbunuh dalam kerusuhan kaum pada tahun 1964. Jadi ini memang telah disedari daripada pihak pemimpin Singapura awal lagi. Perpaduan kaum, politik ras juga akan menjadi penentu sama ada kita dapat bersatu padu. Dengan pengeluaran kita daripada Malaysia ini. Pada waktu itu kita perlu menyatukan sebab masih lagi ada perasaan perkauman antara kaum masing-masing, Cina, Melayu dan India. Jadi ada juga pihak-pihak daripada kumpulan Cina sendiri, Cina Singapura sendiri yang mengsangsikan orang-orang seperti Lee Kuan Yew ini. Apakah dia jujur sebagai pemimpin atau dia agak oportunis? Dan tiba-tiba kita mendapati kita ini adalah sebuah negara yang merdeka, yang independen, yang tidak dicari tapi telah diterima atau diwarisi dengan begitu saja. Malah parti PAP sendiri berpecah. Sebahagian daripada mereka menubuhkan parti Barisan Sosialis yang lebih condong kepada pendekatan sosialis ataupun komunis. Jadi kalau kita lihat dari segi kedudukan orang-orang majoriti Cina pun ada terdapat masalahnya. Apatah lagi di kalangan orang Melayu sendiri. Dan itulah tarikannya zaman itu menyatukan semua bangsa menghadapi cabaran-cabaran pada zaman itu. Tapi kita mesti cari jalan yang boleh menyelamatkan rakyat kita. Orang tengok Singapura aman, damai, makmur, dia buat kacau sedikit. Di bahagian Melayu pula dia kata tutup semua sekolah Cina, semua masuk sekolah Inggeris. Ini mau cari gaduh. Jangan fikir kita dah jadi apa orang Jawa cakap goblok. Diorang main dam, satu jalan satu. Kita main chess. Kita tengok bagaimana dia jalan, begitulah kita sambut dia dengan meriah. Apa yang kita telah menjelaskan, kita hendak melaksanakan suatu masyarakat yang berbilang bangsa, berbilang bahasa, berbilang kebudayaan. Tetapi akhirnya kita mahu dalam Asia Tenggara membinakan satu masyarakat yang asasnya lebih luas dan juga yang boleh membagi kepada semua pihak. Beliau merasakan bahawa Singapura tidak ada pilihan tapi mengejar kemajuan. Tapi kemajuan berdasarkan apa? Sejarah Singapura dan ataupun Singapore story itu memang umumnya mereka lihat sebagai satu anjakan yang baiklah, terus meningkatnya. Sekarang lebih kurang ada 220,000 rumah pangsa, separuhnya telah dijual kepada rakyat jelata.
Masa tu kita belum ada terfikir macam mana kalau tinggal di flat atau di rumah pangsa. Adakah macam di kampung? Saya ditugas untuk membuat dokumentari tentang Kampung Melayu, bahagian timur. So nak suruh mereka berpindah susah. Orang Melayu tidak suka pasal dia katakan ini macam rumah burung merpati. Dari bangku sekolah saya sudah sukakan kamera. Tahun 73 saya mula ikut PM Lee ke Jakarta. Saya rasa itu sebab saya dihantar. Alhamdulillah lah tak ada kecoh-kecoh. Selamat saya jalankan tugas dan PM pun dengan Presiden Soeharto jadi kawan rapat selepas itu. Saya selalu dengar cakapan orang yang PM Lee ni mengisah susah. Saya ikut beliau selama sebanyak 8 kali. Baru saya lihat, bukan kata dia garang aja, dia ada sifat lemah lembut. PM tu selalunya tak ada masa untuk kita sebab jadualnya padat. Tapi pada satu masa tu kita semua tinggal di hotel. Sekretari turun, jumpa kita, dia kata, hari ini PM nak belajar ke orang makan. Kita turun, ini buffet lunch. Ini di negeri Australia. PM Lee belakang saya. Automatik lah. Tambah dia juga, good afternoon sir. Dia jawab balik. Saya kata, terima kasih pasal belanja ni. Terus saya lekas-lekas cari kursi lah duduk. Tapi itu yang paling dekat saya pernah berada dengan dia. Construction of 4 10-story blocks of flats to house 900 families is already in progress. Soon, playing fields, markets and schools. HDB putting new generation flats. Old ones will be knocked down, new ones will be built. People wrote us off in 1965, said no chance. We couldn't accept that verdict. We said we'll make it. Tinggal di kampung selesa, saya pun suka tinggal kampung. Waktu saya kecil dulu di kampung Beri. Tentulah sedih. Masa tu kita belum ada terfikir macam mana kalau tinggal di flat atau di rumah pangsa. Adakah macam di kampung, ada semangat, spirit kampung masih ada lagi? Kita memulakan satu perjalanan hidup baru. Saya bekerja dengan broadcasting pada mula tahun 1970. Saya ditugas untuk membuat dokumentari tentang Kampung Melayu, bahagian timur. Masa itu saya ingat lagi, orang Melayu tidak suka tapi dia ikuti. Pasal dia katakan ini macam rumah burung merpati. Cultural change are difficult, but I'm glad, saya berbangga bahawa nombor 1, kerajaan persisted, and nombor 2, orang-orang Melayu menjawab challenges. Sekarang lebih kurang ada 220,000 rumah pangsa, separuhnya telah dijual kepada rakyat jelata. Dan dalam 5 tahun yang akan datang, tahun 1976, hampir 1980, kita dibinakan lagi 150,000, 80%
dijualkan, 20% disewakan. Dan selepas tu rangka yang 5 tahun yang akan datang, 81 hampir 85, kita binakan lagi 100,000 saja oleh sebab di tahun 80, 70% penduduk Singapura ditinggalkan dalam flat HDB. Pelan-pelan dia orang tahu bahawa lebih selesa dan lebih higienik, lebih bersih, Ini semua adalah untuk kebaikan dan untuk kita punya masyarakat sekeliling kita. Rumah pangsa. Di situ kami tinggal bersama dengan kaum-kaum bangsa lain. Jiran saya adalah seorang Eurasian. Di pangsa, rumah pangsa, dia more organised. Lifestyle change, itu yang membuat mereka agak rasa tak senang dan juga kurang pemahaman tentang pentingnya perubahan. Here he opened 3 community centres, 2 new roads and visited vegetable farms. PM ni dia tak peduli apa orang kata. The result, dia semua bagus untuk Singapura. Greeted by more welcoming crowds, Prime Minister Lee again stressed the aim of improving the lot of rural people. Dia tak kisah apa orang cakap pasal dia, asal Singapura jadi negeri yang bagus. Sebab polisi memang yang ada tak popular. Macam HDB gitu, kota penduduk. Tapi kalau dia tak bagi-bagi gitu, kita sendiri Melayu rasa rugi tau. Kita tak campur bangsa lain. Kita kalau kita duduk kampung Melayu aja. Selain dari itu, saya percaya rakyat kita banyak yang faktor-faktornya yang boleh mengkukuhkan kedudukan Singapura. Dan kebanyakan orang lebih lama, lebih menyesuaikan diri untuk satu cara hidup yang berubah sekali, iaitu hidupan dalam satu bandaraya yang besar, yang mana 80% lebih dalam 5 atau 7 tahun yang akan datang semua tinggal dalam rumah-rumah pangsa, kerja di kilang atau pejabat, dan mesti meninggikan taraf kesabaran kita satu sama lain. Kalau tidak diadakan bangunan perumahan bertingkat ini atau flat ini, kita tak ada tempat. Boleh dikatakan dalam masa 5 antara 10 tahun itu, masanya agak begitu penting sekali untuk penduduk Singapura menyesuaikan diri hidup daripada kampung dengan flat atau rumah pangsa. Now the blocks of flats are growing into towns, with everything people need right on the spot. Juga kemudahan-kemudahan yang dibangunkan bersama, jalan raya yang lebih baik, sistem pengangkutan lebih baik dan juga flood elevation scheme itu penting sekali. Jadi kita tak hidup takut dengan hujan lebat. Jadi balik pada soal perbandaran tadi, ia juga menunjukkan bahawa kita perlu memastikan bahawa terdapat pengertian yang sebaik-baiknya untuk hidup perbandaran berbilang bangsa, bilang agama tadi. Satu daripada kesan negatifnya adalah bagaimana keluarga besar terpaksa berpisah menjadi nuclear family. Jadi kalau satu di kampung itu, kalau satu keluarga, satu rumah itu ada 2 atau 3 generasi yang tinggal. Tapi sekarang kalau di flat hanya satu generasi saja. The old houses are demolished and the land is cleared. Already the new block. Tapi bila kita memasuki zaman perbandaran, hidup perbandaran, itu menjadi satu daripada tantangan atau cabaran kita hadapi. Kerana soal ekonomi, soal kewangan kita, sama ada kita bersedia untuk masuk ke bidang perbandaran dengan kos yang lebih tinggi.
industrialization is necessary. Ya. Pasal dan lagi pun untuk orang-orang Melayu selalunya kaum lelaki yang pergi kerja, kaum ibu yang tinggal di rumah. It's a waste. Perdagangan bebas MNCs menggalakkan yang company-company besar masuk ke Singapura untuk menggajikan orang-orang kita. Banyak wanita pekerja-pekerja wanita mendapat kerja di factory girls. Negeri kita kecil, 214 batu persegi. Dan hendak mengukuhkan ekonomi kita, mestilah kita meluaskan perhubungan, perdagangan kita kepada seluruh dunia. Lee Kuan Yew manusia biasa, tapi manusia biasa mempunyai merit. Setiap kita mempunyai kelebihan masing-masing. Apa yang mesti kita lakukan ialah membantu pelajar-pelajar mencapai potensi yang maksimal. Itulah dia 1982 bila Mendaki dilancarkan. Kita membuat OB, outside broadcasting. Tapi Lee Kuan Yew panggil saya duduk kat Dewan berdepan dengan dia. Dan dia memakai cermin frame hitam. Pertama kali saya melihat dia pakai cermin hitam. Saya cakap, oh serius betul lah. Dia lihat semua. Apa yang saya pelajari darinya ialah self-help organizations. The people themselves must come forward and make movements or create the direction for the society. Kita sendiri, self and society. Society penting. The nation is important. Recession, tak ada kerja, kilang-kilang dah tak ada kerja. And during that time also ramai yang actually migrate. Jadi macam tu macam recession ni, kerajaan keluarkan cadangan yang menyusahkan banyak orang ni. Dan ia juga menjadi satu peluang bagi kita untuk meyakinkan diri kita bahawa dunia ini, hidup ini tidak selalunya smooth sailing. Saudara-saudara setanah air, setiap tahun sejak tahun 65 kita telah membuat kemajuan. Tahun ini kita mungkin akan mengalami pertumbuhan negatif. Kita sebagai rakyat Singapura, ini adalah jadi satu ujian generasi muda. Mereka belum tahu apakah rasanya bila menganggur. Kerana tidak pernah mengalami pengangguran selama 15 tahun yang lalu. Hari ini saya Ahmad Idris dari Akhbar Utusan Melayu bertemu ramah dengan saudara Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura. Negeri kita kecil, 214 batu persegi. Orangnya ramai, hampir 2 juta. Jadi jikalau mau negeri kita makmur dan maju ke hadapan, mestilah kita mengukuhkan ekonomi kita. Dan hendak mengukuhkan ekonomi kita, mestilah kita meluaskan perhubungan, perdagangan kita kepada seluruh dunia. Lee Kuan Yew misi-misi ke luar negeri ya, itu mendekatkan kita dengan negara-negara lain. Dia tidak mandang sempit lah.
Dia memandang bahawa Singapura ini harus diletakkan pada gridlock world economy. Jadi seluruh dunia itu mesti menjadi tempat ekonomi Singapura berinteraksi. Sekarang ni pun kita berbaik dengan US, kita berbaik dengan China, kita berbaik dengan India. Mana yang ingin menjadi rakan kita, kita bekerjasama. Dalam ASEAN sekalipun. Dan dia tahu bahawa kalau kita tidak menggunakan hinterland ASEAN, kita akan terjejas. Encik Lee tahu bahawa negeri kita kecil. Jadi apa-apa industri yang kita lakukan mesti ada high value add. That's important. Dan saya berharap dan saya galakkan rakyat kita menggunakan peluang-peluang yang pemerintah bagi kepada semua rakyat kita untuk mempelajari kebolehan-kebolehan menggunakan alat-alat moden supaya pendapatnya atau pendapatannya lebih lama, lebih tinggi. Kita tidak mahu lebih lama, lebih banyak orang penduduk-penduduk kita. Semua miskin kalau kita... Pada tahun lewat 60-an, mula fokus pada perindustrian. Dan saya memasuki apa yang disebut pada waktu itu sekolah teknikal. This fine new school is a fitting memorial to a man who served his... Jadi dari peringkat sekolah menengah, anak-anak sekolah sudah mula diberikan pendidikan pertukangan. Perdagangan bebas, MNCs, menggalakkan yang company-company besar masuk ke Singapura untuk menggajikan orang-orang kita. Banyak pekerja-pekerja wanita mendapat bekerja di factory-factory. Jadi pada tahap pertama itu adalah human based resource. Perlu orang ramai dalam factory dan sebagainya. Industrialization is necessary. Untuk orang-orang Melayu, selalunya kaum lelaki yang pergi kerja, kaum ibu yang tinggal di rumah. It's a waste. Zaman dahulu dan zaman yang akan dan zaman sekarang tidak sama sekali. Tetapi dalam 14 tahun ini, pemuda-pemuda kita, khasnya pemudi-pemudi, dari tahun 66, iaitu baru saja 4,700 pemudi-pemudi Melayu bekerja atau 8%. Hampir tahun lalu 78, 40,000 atau 40% wanita-wanita Melayu bekerja. It was also difficult, but they succeeded. Dengan Mina kilang, pasal pekerjaannya bersih, tempatnya selesa, air condition, and gajinya agak lumayan. Daripada income pendapatan satu keluarga satu, jadi keluarga yang mempunyai dua income. Whether we succeed or not in the long term depends on whether we are able to spot and start up sunrise industries. Kita mesti menggalakkan satu sama lain, bekerja kuat dan bersama-sama majukan negara Singapura ini. Lagi satu yang cadangan beliau yang saya sanjung ialah tripartite union, kita bekerja tripartite. Ini perunding antara tiga pihak ini memang betul-betul bagus. Pekerja-pekerja tripartite movement, union dan juga pekerja-pekerja dan juga pemerintah bekerjasama. So bekerjasama untuk mencapai matlamat kebaikan untuk semua.
Itu yang dipentingkan. Jadi mereka dapat mengekalkan semangat pekerja-pekerja. Kemelesaitan itu tentang apa yang perlu kita buat perubahan-perubahan untuk memastikan bahawa kita di arus yang betul. Saya kira planning ataupun rancangan Singapura itu seiring dengan polisi pendidikan. Jadi maknanya kalau dia mahu ekonomi yang agak tinggi, mesti ada orang yang terlatih, yang terbelajar untuk menjalankan ekonomi itu. Kita dengar banyak keluhan, takut, fear. And during that time also ramai yang actually migrate. But our leaders were saying one of the rally, if I'm not mistaken, was saying that tak apa kalau mereka migrate, but we stay on for those who stays to make life better, to create more jobs. Waktu tu masih sekolah kan, so saya lihat mereka bangun awal 4 pagi, untuk kerja. Balik petang, malam. Good part is that during that time kan, Encik Lee Kuan Yew menegaskan dalam pendidikan. Penyusunan semula ekonomi akan mewujudkan lebih banyak pekerja mahir dan gaji yang lebih tinggi. Saya pun dipanggil sehari sebelum ucapan pidato Hari Kebangsaan. Ya, saya diminta berbincang dengan Encik Lee Seng Giat, rakan saya jurubahasa Cina. Jadi ini khusus merujuk pada ucapan Encik Lee yang akan disampaikan dalam bahasa Melayu. Kemudian bahasa Mandarin dan bahasa Inggeris. Anything that's relevant to our growth, to our lives, we teach. We get the best teachers that we can afford and teach them. Generasi tua yang berumur 40 tahun ke atas ingat akan kesusahan. Memandangkan kedudukan bahasa Melayu yang agak istimewa sebagai bahasa kebangsaan, kita patut cadangkan kepada Encik Lee supaya mendahulukan bahasa Melayu. Dan itu yang kami berdua sampaikan kepada Encik Lee. Sejak itulah format yang kekal sampai sekarang. Saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian. Jadi dia akan mahu mendengar sesuatu yang rasional daripada kita. Ataupun dia tidak akan mahu mendengar sesuatu yang dirasakan hanya untuk menyedapkan telinga. Tidak. Saya tak fikir begitu. Saya mula mengajar tahun 1965. Selepas 8 bulan baru kemerdekaan pada Singapura. Apa yang mesti kita lakukan ialah membantu pelajar-pelajar mencapai potensi yang maksima mengikut kecerdasan semula jadi mereka masing-masing. Masa tu saya dilantik ataupun dipilih untuk mengelolakan program mendaki tuition center di sekolah opera. Dan ketika itu kelas tak ramai. Semua orang kita memang ditetapkan antara 10 hingga 15 orang dalam satu kelas. Dan di situ juga saya dapat diminta supaya cikgu ciptalah satu lagu untuk mendaki. Belajar dengan disiplin, cekap tekun dan rajin. Sebab saya taruh title dia Wawasan Mendaki. Bersama mendaki ke puncak yang tinggi.
zaman yang akan datang bagi peluang kepada pekerja-pekerja yang boleh menggunakan komputer, itulah masa depan kita. Di atas keluarga rakyat Melayu kita, kaum Melayu kita, dan yang ada lulus ke universiti tidak hampir satu. Jadi bagaimana harapan yang akan datang? Ini sensus 1980, kita mesti menghadapi masalah ini. Jika kita elak seperti tidak ada perkara ini terjadi di dalam tahun yang akan datang 10-15 tahun, rosak masyarakat kita. Banci tahun 1980 is definitely a wake-up call. Di mana-mana masyarakat, kalau pengagihan kekayaan jatuh along the lines of racial distribution. Ini bermakna orang Cina, orang India semua kaya. Orang Melayu semua miskin. Yang pertamanya, beliau adalah seorang yang realis ya. Mana mereka tidak mahu membohongi masyarakat. Daripada itu, dan macam mana kita hendak supaya pengagihan masyarakat kekayaan lebih luas dan rata. Dia akan proporsional dengan pencapaian pendidikan. Jadi beliau bersedia bekerjasama dengan para pemimpin dan mencari pendekatan-pendekatan tertentu. So therefore it is important for the Malays to get proper educational attainment, pencapaian pelajaran yang baik. Saya ingat satu phrase yang dia gunakan, there is no quick fix solution. Tidak ada penhuraian yang cepat dimakan masa. Pada dia, kita mesti tunggu 12 tahun satu pusingan itu. Daripada primary school, secondary, pre-U. Dari segi sumber sekolah yang digunakan, membantu masyarakat, anak-anak Melayu belajar kelas-kelas tambahan. Ini semua contoh-contoh yang mana pemerintah ikut sama untuk memastikan bahawa masyarakat Melayu tidak akan kekurangan dari segi sumber-sumber yang diperlukan. During that time kan, Encik Lee Kuan Yew menegaskan dalam pendidikan dan juga family kami juga. So kita are more disciplined in terms of belajar, because kita tiap-tiap hari mendengar pendidikan itu yang penting. Kita tak boleh ketinggalan ke belakang lah. Bila saya membuat liputan Lee Kuan Yew melancarkan mendaki, apa yang saya pelajari darinya ialah self-help organizations. The people themselves must come forward and make movements or create the direction for the society. Anak saya adalah salah seorang yang awal-awal pergi balik. Saya tanya, bagaimana kawan-kawan kamu, bagaimana dengan... Saya tanyakan bagaimana reaksi budak-budak Melayu di sana, bagaimana itu, bagaimana ini. Saya join the Singapore Police Force. Selepas menjadi seorang police officer, saya have the opportunity to membuat bisnes lah. Then dalam tahun 2000, saya mencuburi bersama suami saya, Encik Zulkarnain Hafiz, mencuburi bidang perniagaan makanan. So when saya embark to business route, I follow the way of how Singapore do it. Kami melihat Cik Lee Kuan Yew menerapkan do it right, do it good. So sekarang ni kita serve hotel-hotel jenama seperti Shangri-La Orchard, JW Marriott, the Hilton, the Westin and few other hotels.
Tapi kalau kita lihat dari segi masyarakat Melayu, permulaan kita memang itulah kerana kita memberi tumpuan kepada soal pendidikan dulu. Dan saya begitu kagum sekali tentang perubahan yang saya lihat. Jadi ada perubahan, ada peralihan, dan saya rasa inilah yang kita mahukan itu. Kesedaran, pemikiran dan usaha-usaha untuk membantu mereka mencapai keperluan masa depan. Saya rasa puas hati kemajuan rakyat Melayu Singapura. Di beberapa tahun yang akan datang ini, hampir satu suku atau 25% yang memberi latihan mahir ini ialah pemuda-pemuda Melayu. Pertama. Sama. Yang miskin pun mendapat lebih baik. Tidak ada orang yang mau kerja. Saya rasa ucapannya tak begitu realistik. Memang kita tengok sekarang Singapura memang dah berjaya dan maju. Tapi pada pendapat saya itu tidak benar lah, dengan ada banyak lagi gap-gaps yang Singapura boleh cuba untuk fill in. Roma yang nak tinggal tidak sesuai, apa gunanya? Like I look at him and I see him with like macam seorang tokoh yang mistik dengan yang hebat. Saya kenal lah the gaps in society, but saya juga mengimbas kembali kepada like the fact that we can exist and like take the transport system kenderaan and then like it's safe. Maju ke hadapan dengan keluarga yang sehat, kanak-kanak yang sehat. When I belajar pasal the history pun, kadang-kadang it's just macam, oh that happened, tu jadi. Impact tak rasa sangat, tapi macam okay lah, oh amazing, we got from there to here. Membedakan satu masyarakat yang lebih makmur, lebih adil, lebih bahagia. Boleh mengukuhkan kedudukannya dalam Asia Tenggara. Pun tidak. Saya percaya jikalau kita hendak dalam Singapura, hidup saja untuk. Saya rasa bahasa Melayu dia lagi fasih daripada saya. Saya tak sefasih inilah. Saya rasa macam apa yang dia cakap, yang menarik perhatian a lot of orang berbangsa Melayu, dan from there a lot of people are gonna be macam more confident. Bagi saya, secara jujurnya, mungkin pada ketika itu kita baru sahaja lepas kemerdekaan Singapura, ramai orang akan merasakan bahawa Perdana Menteri Lee Kuan Yew pada masa itu, mereka rakyat Melayu dan juga rakyat Singapura pada ketika itu tidak begitu confident kepada ketua mereka, iaitu Perdana Menteri. Bagaimana kita menumbuhkan suatu masyarakat yang tidak sama dengan masyarakat yang dalam Malaysia? Beliau ialah seorang yang berkarisma. Beliau tahu that to better connect dengan rakyat-rakyat Singapura. Jangan tengok ke belakang di zaman yang dahulu kala yang tidak boleh membaikkan masyarakat. Pada pendapat saya, kita tidak akan maju atau berada di sini tanpa pandangan beliau dan also bekerjasama rakyat-rakyat Singapura dulu dan sekarang. Jadi saya merasa penuh keyakinan di masa yang akan datang, pemuda-pemudi Melayu kita sentiasa bersekolah dan berlatih bagi macam apa dia dah buat dalam 25 tahun yang akan datang yang lalu. Dia boleh menyesuaikan kemajuan, keubahan ekonomi kita di dalam 25 tahun yang akan datang.
seorang pemimpin yang dapat merubah minda masyarakat. Saya mengingati dia sebagai seorang yang ikhlas, ingin melihat Singapura terus maju. Yang lebih menonjol saya lihat ialah ketegasan dia. Kelebihannya ialah sebagai pemimpin yang dapat menyatukan visi orang-orang yang di sekelilingnya. Lee Kuan Yew memberikan semangat untuk orang-orang kita ni supaya mempertingkatkan dari segi pendidikan. And the best advice that he gave to me is simple, and that is be dispensable before you are disposable. Jadi sebelum awak disingkirkan, awak patut keluar padang. Dan sebelum awak keluar padang, awak patut bekerja kuat. Saya rasa beliau adalah seorang pemimpin yang benar-benar merasakan tentang peri pentingnya perpaduan bangsa dan agama untuk Singapura. Saya kira beliau ini orang yang berpandangan jauh, visionary. Dia dapat melihat jauh lebih ke depan, horizon.